Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Atika, staf Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Saya pula Fatimah Afika daripada Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, kepakaran. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatan supaya berada dalam keadaan yang sihat, cergas dan aktif serta dapat tidur yang lenang di malam hari. Okey, hari ni kami berdua nak bincangkan pasal gout. Kan Kak Ika kan? Yes, of course. Ada yang dah tahu, yang dah sedia tahu Banyak orang dah tahulah. gout tu apa kan. Kita saja nak sembang. Hari ni kita nak sembang-sembang santai-santai. So kalau ada soalan ke, nak tahu ke, boleh komen dekat kita orang punya live. InsyaAllah kita orang boleh jawab lah. Okey. Saya nak perkenalkan apa itu gout. Okey, gout ni iaitu adalah bentuk artritis biasa dan kompleks yang boleh menjejaskan sesiapa sahaja. Dia tak kira dia akan serang orang tua pun atau orang muda. Tapi kan Kak Ika kan sekarang ni kan yang selalu Ika jumpa banyak patient, mostly sekarang orang muda yang banyak terkena gout. Itu nanti kita akan go through sebab apa orang muda pun berpotensi untuk dapat gout ni. Okey. Serangan gout boleh berlaku dengan tiba-tiba dengan sensasi bahawa kaki dia besar ataupun terbakar. Sendi yang terjejas adalah panas, bengkak dan sangat lembut sehingga sentuhan sepatu atau sandal di atasnya mungkin kelihatan tidak dapat ditoleh. Okey. Okey Kak Ika, apa simptom-simptom kalau orang ni ada gout Okey, simptom-simptom Simptom-simptomnya antaranya ialah yang pertama dia rasa sakit sendi yang teruk. Dekat sendi lah, biasa gout ni dekat sendi. Okey, gout ni biasanya menjejaskan kawasan dekat bawah sendi kaki, bawah lutut lah. Tapi ia juga boleh berlaku di mana-mana sendi. Dan sendi lain adalah contohnya adalah pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan ataupun jari. Tapi selalunya yang Ika jumpa mesti dekat kaki. Kalau dekat bahagian apa tadi Kak Ika cakap kat siku, jarang lah jumpa. Selalunya orang muda lah yang selalu Ika jumpa, selalu dia orang tangkap dekat kaki, dekat bukan tapak, dekat atas itu, dekat atas permukaan dia tu. Okay, selain tu ada tak Atas tumit kan? Atas tumit. So yang seterusnya, simptom yang seterusnya dia ada rasa ketidakselesaan. Sebabnya apa? Sebabnya bila kesakitan yang bila kesakitan yang mereda, ketidakselesaan bersama sendi mungkin berlangsung dari hari ke minggu dan serangan kemudian boleh bertahan lebih lama dan menjejaskan lebih banyak sendi. Maksudnya dia berlarutanlah sakit tu. Dan seterusnya yang ketiga, keradangan dan juga kemerahan. Sendi yang kena gout tu akan jadi bengkak, lembut dan juga merah. Okey. Dan seterusnya yang keempat, simptomnya ialah pergerakan sendi tu terhadlah disebabkan oleh gout tu sendirilah. Yelah, bila dah sakit kita susahlah nak berjalan kan, kena minta pertolongan orang. Okey, selain tu tadi simptom-simptom tanda-tanda. Okey, sekarang ni nak tahu tak apa punca gout? Okey, punca gout ni disebabkan oleh uric acid. Okey, uric acid ni yang kita tahu tinggi dalam darah dan membentuk urat kristal. Dia akan jadi bergumpal kan kalau gout tu kan. Kita tekan sikit pun dia dah jadi sakit. Itulah yang menyebabkan keradangan dan sakit kuat serangan gout. Okey, asid urik biasanya dihasilkan apabila badan memecah purin. Purin ni didapati dalam makanan tertentu seperti steak, daging, organ dan makanan laut. Saya suka tak seafood? Mesti suka. Siapa yang tak suka kan? Kecuali orang tu Allah. Okey, sebenarnya seafood tu bukan cakap tak boleh makan. Dia boleh makan, cumanya kita kena ambil dari kuantiti yang sedikit. Maknanya janganlah dalam sebulan tu janganlah makan 2, 3, 4 kali kan. Sebulan sekali tu okey lah. Okey, selain tu minuman beralkohol juga, terutamanya bir dan minuman yang dimasak dengan fruktosa juga boleh meningkatkan kandungan uric acid dalam darah. Okey, selain tu biasanya asid urik ni ataupun uric acid akan dibubarkan dalam darah dan melalui air kencing anda. Asid urik yang tinggi
ia juga menimbulkan ketegangan pada buah pinggang. Dia boleh menyejaskan buah pinggang juga. So kena minum banyak air lah, kasi dia flush keluar. So korang kalau nak makan seafood jangan ambil yang terlalu banyak. So jangan dalam sebulan tu jangan ambil yang berkali-kali. At least sebulan sekali pun okey. Sebabnya apa? Daripada situ kita boleh dapat gout. Okey. Okey, seterusnya jika kandungan asid urik tu lebih tinggi atau ekskresi melalui ginjal adalah rendah, asid urik dapat membina, membentuk tajam seperti urat kristal, urat dalam sendi yang menyebabkan sakit, keradangan dan bengkak. Tapi kau pernah tak jumpa orang yang dah teruk sangat gout tu? Ada tak yang sampai tak boleh nak jalan? Ramai yang datang klinik memang kebanyakannya kalau tak boleh jalan, kita tengok dulu sendi dia. Kadang kita tengok rasa sakit tu, kita pun dah rasa macam ngilu kan. Okey. Dekat sendi Seterusnya Kak Ika, siapa yang berisiko untuk dapat gout ni? Ini yang tadi awak cakap tadi tu, siapa kita nak tahu siapa yang biasanya berisiko. So kita boleh tengok diri kita ni berisiko tak untuk dapat gout ni. So yang pertama ialah antara lelaki dan antara untuk jantina, lelaki dan perempuan. Sebenarnya lelaki lebih cenderung untuk dapat gout ni lah. Dan lelaki biasa mengalami gout pada usia 30 hingga 50 tahun. Dan perempuan pula jangan rasa selamat sebab dia lebih cenderung untuk dapat gout bila dia dah menopause. Tapi jarang jumpa lah kalau perempuan yang dapat gout. Selalunya kita jumpa adalah lelaki. Kenapa lelaki Sebab lelaki ni dia punya tahap uric acid dalam badan dia lebih tinggi berbanding perempuan. Yes. Okay, seterusnya dia punya antara demografi lah yang biasanya siapa yang biasa dapat uric acid ni, kita tengok dari segi diet seseorang tu. Maksudnya orang ni ialah macam dia suka makan daging, suka makan makanan laut. Lepas tu orang-orang macam ni dia lebih cenderung lah untuk dapat gout. Daging pun kita tak boleh lah ambil yang berlebihan kan. Maksudnya berpada-pada lah. Kerana nafsu badan binasa. Betul. Tapi makanan-makanan tu sangat-sangat sedap. Lagi-lagi bila kita ber-shell out. Sebab tu lah bila dah makan dah sedap sangat makan tu, buatlah pemeriksaan klinik kurnia. Kita boleh checkkan tahap uric acid dalam badan. InsyaAllah. Kita pun ada yang rapid tu. Tapi tak accurate sangat lah. So korang kena ambil darah dekat klinik kurnia. Okay, selain tu ada tak? Selain tu kita untuk orang yang ada ibu bapa ataupun family members yang ada gout, dia punya possibility untuk diri dia dapat gout pun lebih tinggi berbanding orang lain yang tak ada family members yang ada gout lah. Dan seterusnya orang yang obesity, orang yang berbadan berisi lah. Orang yang berisi ni menghasilkan lebih banyak asid urik berbanding orang yang berbadan biasa lah, yang mana boleh menyebabkan gout. Dan seterusnya keadaan perubatan, orang yang menghidap tekanan darah tinggi, diabetes, sakit jantung dan sakit buah pinggang lebih berkemungkinan untuk mempunyai gout. Itulah untuk kita tengok adakah kita ni berpotensi untuk dapat gout. So kena jaga makan. Okey, seterusnya tadi kita dah terangkan apa definisi gout, lepas tu apa simptom dia, lepas tu punca, lepas tu siapa yang berisiko untuk dapat gout ni. Okey, sekarang ni saya nak cakap macam mana kita nak cegah gout tu lah. Okey, yang pertama kena minum banyak cecair, iaitu kekalkan terhidrasi dan minum banyak air. Kurangkan bilangan minum air manis mengandungi fruktosa tinggi dari gaya hidup harian anda. So bila dah makan seafood banyak-banyak, kenalah disulamkan dengan air yang banyak kan Kak Ika? Sulam. Dah makan seafood, minum air manis, dah campur, dah ada gout, dah ada kencing manis. Kan? Okay. So yang kedua, hadkan atau elakkan alkohol. So korang yang siapa-siapa lah yang non-Muslim yang tengah tengok kita orang punya live, janganlah ambil alkohol tu yang berlebih-lebihan, sebabnya boleh adanya gout. Okey. Selain itu, ambil produk Tenussu rendah lemak untuk protein. Produk Tenussu rendah lemak boleh mempunyai kesan perlindungan terhadap gout. So kena lebihkan protein, kena ambil susu yang berpatutan lah, jangan berlebihan. Okey, akhir sekali mengekalkan berat badan yang sihat. Pastikan diet anda dikawal
Dan pastikan anda bersenam setiap hari. Kita ni cakap dengan orang, Kak Ika bersenam tak dalam seminggu tu? Kita ya Allah depan ke depan, belakang ke kaunter ke belakang, ke kaunter ke belakang. Itu antara senam-senam ya dengan niat. Okey, akhir sekali mengubati serangan gout akut. Okey. Acute. Yes. Salah, typo. Yang pertama, ambil ubat anti keradangan secepat mungkin. Selalu kita bagi prednisolon. Yang yang disaran apa? Prescribe yang disarankan oleh doktor. Lepas tu ais dan angkat bersama. Kena ni lift up supaya dia punya air tu turun ke jantung. Gitu. Maksudnya let's say kalau itu nanti kita refer coba ni. Okey. Seterusnya apa Kak Ika? Minum banyak cecair. Maksudnya kita macam yang Datin cakap tadi, Atika cakap tadi. Maksudnya kita kena make sure badan kita kekal terhidrasi. Maksudnya minum banyak air lah, nanti Lebihkan kita air akan flush. putih, kurangkan air manis. Uric acid tu akan di-flush melalui air kencing kita. Bukan dia. So kalau dah ada simptom-simptom gout tu, korang memang kena jumpa doktor lah. Datang ke klinik kami yang akan beroperasi 24 jam 1 November. Jangan lupa, okey? Noted. Okay, seterusnya. Bersantai ni best ni Kak Ika. Ika suka santai ni. Tekanan Sebab boleh apa? taklah, tekanan boleh memburukkan lagi gout. Yelah salah. Nah, ingat boleh irritation kan. Yelah, bila kena virus ni. Bersantai. Tak boleh orang gout ni bersantai. Poin kat sini, dia kena bersantai sebab tekanan boleh meningkatkan gout. Dah Uric sorry. Okey, akhir sekali mintalah rakan dan keluarga untuk membantu anda dengan tugas harian. So, bila dah sakit, kita memang kena minta pertolongan daripada orang. Yep. Okey, so itu je penjelasan daripada kami. So, kalau ada apa-apa pertanyaan tentang penyakit gout ataupun penyakit lain lah, boleh komen dekat kita orang punya live. Boleh suggest apa topik untuk hari Khamis ni. Okay, so ada apa lagi yang Kak Ika nak cakap? Je untuk info ni semoga bermanfaat, dan kalau anda rasa bermanfaat, share lah. Semoga dapat disebarkan manfaatnya. So korang jangan lupa, kita orang memang akan bersembang sihat dengan berlainan staff. Setiap hari Selasa jam 3.30, setiap hari Selasa dan Khamis 3.30 petang. Jangan lupa kita orang punya sembang sihat. Okay. Dan untuk pengumuman semua, Klinik Kurnia akan beroperasi 24 jam pada 1 November. Setelah sekian lama tak beroperasi 24 jam, kini Klinik Kurnia kembali seperti biasa 24 jam. Stay tune guys. Okay, itu saja daripada kami. Tak ada. Amalkan hidup gaya sihat. Betul tak? Amalkan hidup gaya sihat. Okay. Tolong pakai mask dan bawa hand sanitizer ya guys. Jangan suka bersukaria. Okay, itu saja daripada kami. Assalamualaikum, selamat petang. Bye. Great weekend.